Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar dengan penuh minat apa yang disampaikan berhubung dengan perancangan untuk pembangunan labuan. Yang agak menarik, banyak yang telah disebut mengenai apa yang telah dilakukan, termasuklah labuan itu pada awalnya dilihat sebagai pusat kewangan pesisir pantai dan sebagainya, tetapi tak disebut tentang halal hub yang dulu merupakan di antara penekanan dan ketegasan ataupun penegasan yang telah diberikan dalam blueprint pembangunan Pulau Labuan. Saya semasa dalam tempoh Kerajaan Pakatan Harapan, kita telah melihat bahawa ianya merupakan satu gajah putih yang kita warisi, dan kita telah membuat satu keputusan untuk membawa pendekatan yang baru dan persoalan menjadikan Labuan sebagai pusat industri pembinaan kapal dan pembaikan kapal dan industri maritim telah diberikan keutamaan. Maka ianya boleh menghasilkan pekerjaan yang banyak dan apa yang telah dimulakan, saya pun dah lupa dah dia punya details dia, tetapi saya nak tahulah sama ada kementerian sekarang ini sedang masih lagi nak bawa pendekatan yang baru ini dan penegasan yang baru ini, ataupun masih nak menghidupkan kembali usaha halal hub yang telah dijalankan sekian lama tanpa mendatangkan hasil yang boleh dibanggakan. Terima kasih. Terima kasih kedua-dua yang berhormat. Kepada pertanyaan yang berhormat Labuan tadi, saya bersetuju. Sebenarnya ada banyak perkara yang boleh kita lakukan dan boleh kita lakukan bersama bagi memastikan Labuan dapat dibangunkan. Antara lain termasuklah peranan yang berhormat sendiri yang dulunya berada di satu pihak, sekarang tersalah pindah ke satu pihak yang lain. Saya menjemput yang berhormat kembali semula ke pangkal jalan dan dapat memainkan peranan yang lebih hebat lagi di saat kita ingin membangunkan Labuan. Dan saya percaya yang berhormat tentunya yakin itu tidak berupa satu rasuah, melainkan merupakan satu tanggungjawab yang berhormat, yang besar, dan saya tahu yang berhormat berkemampuan untuk berbuat demikian. Sebenarnya untuk makluman yang berhormat, macam saya kata, saya bersetuju. Sebab itu kita perlu melihat Labuan sekarang ini dalam konteks regional development yang lebih besar. Kita perlu revisit. Dan itulah pendekatan yang saya ambil, dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Shah Alam. Waktu satu ketika dulu dicadangkan Labuan menjadi satu daripada pusat pengeluaran produk halal ataupun halal hub, yang mana satu kawasan yang agak besar, bukan saja kawasan, malah kompleks halal hub telah pun siap dibina. Kemudian kita dapati kompleks itu tidak mendapat sambutan seperti mana yang diharapkan, kerana ada masalah-masalah rantaian yang lain yang menyebabkan perkara itu tidak berlaku. Saya sedar, malah saya telah pun diberikan satu taklimat tentang usaha yang dilakukan sewaktu yang berhormat berada di tempat saya sekarang untuk menggunakan tempat itu dan diberi sewa kepada syarikat tertentu yang terlibat dalam industri yang berkaitan dengan oil and gas dan juga perkapalan dan sebagainya. Dan sebagai seorang menteri yang menyambung perkhidmatan yang berhormat, tidaklah pula bermakna bila bertukar menteri maka segala-galanya perlu ditukarkan. Seperti yang berhormat cuba lakukan di awal yang berhormat jadi menteri, banyak sangat yang berhormat nak tukar, jadi akhirnya jadi tikus membaiki labu. Saya tidak akan ambil pendekatan yang sama. Apa yang baik yang berhormat lakukan dulu, boleh saja diteruskan, termasuklah soal halal hub ini yang telah pun di peringkat akhir untuk diberi sewa
kepada syarikat yang berkaitan dengan perkapalan dan tak ada kena-mengenanya dengan halal hab. Saya fikir itu keputusan yang boleh dipertimbangkan untuk disambung. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Menteri Wilayah yang baru kerana sudi untuk meneruskan sesuatu keputusan yang kita telah lakukan selepas menilai sekian lama, iaitu selepas setahun lebih, bagaimana halal hub itu yang telah menelan belanja 80 juta tetapi akhirnya menjadi gajah putih. Itulah sebabnya di antara sebab mengapa bila saya dengar tadi apa yang dirancangkan untuk Putrajaya pun, saya pun risau. Kerana Kerajaan Barisan Nasional dan sekarang ni orang nama sebagai Perikatan Nasional, tapi saya tahu dia Perikatan Nasional. Tapi oleh kerana tak berdaftar, maka orang boleh nama ikut suka lah kan. Saya naik risau juga pasal tadi bila cerita tentang Putrajaya tu, ini berpuluh juta, itu berpuluh juta, ini berpuluh juta. Saya duk kira-kira dah dekat 200 juta dah. Ya, tu tak ambil kira lagi stadium yang nak, saya dengar lah, nak dibina di Putrajaya dan sebagainya. Ya. So, bagi saya, di antara pengalaman bila saya mengambil alih kerajaan, ataupun menjadi, bukan saya mengambil alih kerajaan, ambil alih kementerian, ialah saya melihat bahawa ada projek-projek yang dilakukan macam seolah-olah suka nak belanja duit. Tetapi dari segi hasil dan pulangan tak begitu diutamakan. Sehingga projek halal hub itu telah dijalankan berpuluh tahun tanpa pulangan dan tak ada keputusan untuk mengubah dan menilai kembali. Saya ucapkan tahniahlah kepada Menteri Wilayah yang baru yang sanggup membuat penilaian yang baru tentang peranan Labuan. Saya rasa soal tourism, soal fishing industry, soal maritime industry, ya, ini merupakan areas dengan izin yang lebih berpotensi dan boleh menjamin pulangan yang baik. Saya harap pendekatan belanja supaya nak belanja tanpa mengambil kira pulangan tidak akan diteruskan oleh kerajaan yang baru. Dan minta maaf ya, saya tak cuba baiki sebagai tikus membaiki labu lah. Kita buat atas kajian bersama dengan pegawai-pegawai kementerian yang telah memberikan sokongan dan sumbangan. Terima kasih, Muhammad. Yang cukup bermakna. Barangkali saya mencadangkan Muhammad supaya banyak beristighfar dan dengar bait-bait ayat yang saya terangkan tadi. Saya memberitahu bahawasanya kita dalam perancangan, segala-galanya bermula dengan perancangan. Takkanlah rancang nak bina masjid dengan Al-Quran pun yang Muhammad nak bangkang. Jadi pilih-pilih je lah kalau perkara yang nak ada bangkangan. Yang Muhammad duduk dulu bagi saya selesai dulu. Ya. Yang Muhammad boleh, kalau speaker bagi sampai petang pun tak ada masalah. No problem. Ya. Kita sudah sebutkan tadi itu perancangan. Dan memanglah jumlah kesemua sekali dalam perancangan untuk Quranic Village itu melebihi 100 juta. Dan kita telah pun sudah membuat submission untuk rancangan Malaysia ke-12 kepada Central Agency, dan biarlah Central Agency membuat penilaiannya dengan rasional tertentu yang telah kita kemukakan. Adalah menjadi tanggungjawab kepada sesebuah kerajaan itu untuk merancangkan sesuatu itu dengan teliti, dan setiap perancangan itu harus memandang ke hadapan. Putrajaya itu sendiri dulunya dirancang untuk dibuat di Pahang. Kemudian dipindahkan ke estate Perang Besar, kemudian bertukar nama menjadi Putrajaya. Daripada sebuah ladang getah yang biasa, hari ini yang berhormat telah melihat bagaimana Putrajaya telah dibangunkan oleh kerajaan yang bertanggungjawab, wujud seperti mana yang ada pada hari ini. Dan sekarang sampailah masanya untuk Putrajaya bukan saja indah dari segi perancangan fizikalnya, lanskapnya dan juga seni benanya, tetapi untuk dilengkapkan dengan roh Al-Quran, roh Islam, roh dakwah yang boleh dimanfaatkan bukan untuk rakyat Malaysia sahaja, tetapi untuk rakyat di seluruh dunia khususnya, kerana Putrajaya dikunjungi oleh mereka yang datang daripada seantero dunia. Ada lagi yang Muhammad? Okey, silakan. Saya memanglah niatnya bunyinya cukup baik, ya. Samalah macam halal hub. Takkanlah yang berhormat bantah halal hub. Halal hub
industri untuk makanan yang halal bagi umat Islam jadi sebagai satu simbol syiar Islam bagi seluruh Nusantara dan sebagainya. Tak ada lagi tempat yang ada halal hab. Lalu janganlah kita menggunakan agama, minta maaf ya, saya minta maaf, saya menuduh, tapi hanya sebagai peringatan ya. Macam menteri yang kata kelapa sawit itu anugerah Allah, macam seolah-olah minyak lain bukan, ya. Tak, janganlah ni menggunakan agama ya. Janganlah kita menggunakan agama untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya sepatutnya ada kajian ya. Dan saya harap apa yang dikatakan oleh Menteri Wilayah tadi, ada perancangan, ada kajian. Pasal kita nak belanja duit rakyat. Jangan kita rasa atas sebab kita nak buat masjid, atas sebab kita nak buat Quranic village, maka atas sebab Islam, maka kita tak payah teliti, tak payah bertanggungjawab, tak ada pertanggungjawaban. Inilah yang apa yang berlaku dengan Hal Hab. Belanja 80 juta, akhirnya yang dapat kontrak tu bahagialah. Tapi itu je lah. Terima kasih Menteri. Okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat belum berubah lagi nampaknya. Walaupun telah melakukan hijrah, patutnya hijrah ke arah lebih baik, tapi nampaknya ke alam lebih gulita nampaknya. Ya. Kadang-kadang apa yang saya tak kata, Yang Berhormat kata. Apa yang saya tak sebut di sini, Yang Berhormat sebut. Malangnya saya cuma diberi masa 45 minit. Kalau boleh ada masa panjang, memang sedap nak duduk dengan Yang Berhormat ni. Sebab Yang Berhormat ni memang antara ahli parlimen yang perlu disekolahkan. Sebab Yang Berhormat ni saya nampak baik. Boleh saya teruskan pada perkara yang lebih substantif. Saya perlu disekolahkan, tapi bukan daripada boleh Yang Berhormat lah ya. Minta maaf. Silakan. Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat nak balik dah? Saya pukul 1 ada appointment. Saya tunggu sampai pukul 1. Itu satu contoh bagaimana dia provoke. Betul lah tadi Menteri Kanan. Bukan saya provoke. Dia tak apa. Saya beri peringatan. Ya, Tuan Menteri patut berterima kasih. Okey, Muhammad. Silakan. Semoga Yang Muhammad selamat di jalanan. Tak ada masalah. Hai Menteri, orang yang kalah jadi Menteri Kanan jadi Menteri apa, malulah. Ya, Tuan Yang Dipertua. Silakan. Lupa makan ubat ke belakang tu? Dalam peraturan Dewan, waktu floor saya, kalau nak bercakap, bangun minta izin. Betul. Bila saya duduk, Yang Berhormat bercakap. Kalau saya bercakap, Yang Berhormat jangan bangun. Dah jadi menteri 2 tahun pun tak cukup lagi disekolahkan. Inilah jadi masalah. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menyambung.